Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaudara, hari ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mendapati Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersalah atas 4 pertuduhan bersubahat, melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram dana Angkatan Bersatu Anak Muda ataupun Armada. Beliau dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan 10 juta ringgit denda berserta dengan 2 sebatan, 4 pertuduhan semua sekali. Pertama, apa kesalahan yang beliau telah lakukan dah didapati bersalah ni? Pertama, RM 1 juta pecah amanah dan menyalahgunakan dana tersebut. Kedua, beliau telah memasukkan RM120,000 milik Armada Bumi Bersatu Enterprise ke dalam akaun bank simpanan nasional dia. Ini menyalahgunakan harta, tuan-tuan, sehingga wang tersebut dilupuskan. Dua lagi pertuduhan saudara melibatkan diri Syed Saddiq ialah dalam aktiviti pengubahan wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing berjumlah RM50,000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke dalam akaun amanah saham Bumi Putra miliknya, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Dalam bahasa mudahnya, tuan-tuan, kita kerja di sebuah syarikat, kemudian kita ambil duit syarikat itu, kita masukkan dalam akaun kita atau akaun ASB kita. Apa tujuan sebenar Syed Saddiq ni, tuan-tuan? Sendiri mau ingatlah, saudara. Ini ke contoh pemimpin muda yang nak diangkat. Pakai otak lah, tuan-tuan. Ini ikon anak muda yang paling korup dalam sejarah, bukan setakat sejarah Malaysia. Saya rasa dalam sejarah dunia pun tak pernah orang dalam usia yang semuda ini boleh jadi manusia yang korup, saudara. Bila kena batang tubuh dia, macam-macam dia kata. Pendawaan politik lah, pendawaan terpilih lah, pendawaan berniat jahat lah. Ini kerana dia lawan kerajaan lah. Tapi bila musuh-musuh dia kena, bila pemimpin UMNO kena, amboi, tuan-tuan. Bukan main lagi dia caci, cela Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid dulu. Hari ini, apa yang berlaku terhadap diri dia ialah keputusan mahkamah. Dulu dia suruh Datuk Najib menghormati keputusan mahkamah. Tapi bila batang tubuh dia, lain pula ayat yang keluar daripada mulut dia, tuan-tuan. Tuan-tuan masih ingat tak? Dulu, bukan main lagi. Dia kata tentang minta supaya pemimpin UMNO berundur, berehat dan sebagainya. Malah beliau pernah mengatakan, kalau SPRM berjaya membuktikan bahawa beliau bersalah, beliau akan meletakkan jawatan. Agak-agak, tuan-tuan, Syed Saddiq nak letak jawatan tak sekarang? Hari ini mahkamah dah buktikan bahawa dia masukkan duit tersebut ke dalam akaun dia. Dan dia gagal untuk mewujudkan keraguan yang munasabah. Jadi bagi saya, parti muda ni eloklah dibubarkan. Silap-silap Syed Saddiq ni dulu, tuan-tuan, dia keluar daripada Armada ni sebab dia dah ambil duit ni, dia buka parti baru, kononnya nak buat politik baru, prinsip baru, semuanya baru. Tetapi hakikat dan realitinya, saudara, budaya korup dia masih budaya korup yang lama. Selepas ini kita nantikan pula. Jangan lupa, tuan-tuan, ada 2 juta kutipan hasil crowdfunding yang dah bertahun tanpa ada sebarang laporan audit. Kemana duit ini dibelanjakan? Ini ramai rakyat nak tahu, terutamanya mereka yang telah menyumbang kepada Syed Saddiq ataupun kepada pertubuhan yang buat crowdfunding ni. Kita tunggu tak lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Ahli Parlimen PAS menyatakan bahawa JKOM perlu dibubarkan kerana tidak berfungsi. Saya nak beritahu dengan Ahli Parlimen PAS ini, bajet yang diberikan kepada JKOM ni hanya 13 juta setahun. 13 juta setahun ni semua pergi ke emolumen. Macam mana mereka ni nak berfungsi dengan lebih baik? Lainlah dulu, seperti mana yang didedahkan oleh PM semalam. Zaman Muhyiddin, zaman Kerajaan Perikatan Nasional ni, 700 juta ringgit dibelanjakan. Zaman Midin saja, tuan-tuan, 500 juta dibelanjakan untuk mempromosi kerajaan beliau. Inilah sebenarnya pembaziran yang sepatutnya Ahli Parlimen PAS ini pertikaikan. Membelanjakan wang rakyat yang sepatutnya boleh digunakan untuk bantu rakyat. Membantu bagi bantuan awal persekolahan. Baiki tanda sekolah boleh. Bantuan subsidi jualan rahmah. Bagi bantuan STR ke, boleh digunakan untuk buat rumah mampu milik. Boleh digunakan untuk buat rumah rakyat termiskin. Macam-macam jenis bantuan boleh digunakan dengan 500 juta ringgit ni, tuan-tuan. Last kali, PMX sendiri bongkarkan. Rupa-rupanya dia petikaikan 13 juta yang dapat kepada JKOM ni. Dia belanja 500 juta.
Berapa kali ganda tu saudara. MP PAS ni kadang-kadang buatlah homework. Jangan sampai semata-mata nak bertanya soalan di parlimen ni akhirnya memudaratkan pasukan sendiri. Ini memang biasa dibuatnya tuan-tuan. Kita bukan macam kerajaan Muhyiddin. Sewenang-wenangnya menggunakan duit rakyat. Dan PM sendiri pun mengatakan bahawa untuk tahun 2024 jangan sampai lebih daripada 100 juta dibelanjakan. Ini mereka joli duit rakyat ni tuan-tuan untuk memastikan jawatan ni, tengkolok ni kekal. Akibat daripada kerakusan mereka membelanjakan 500 juta untuk propaganda ni tuan-tuan. Kita lihat hari ni kerajaan PMX ni mewarisi hutang yang mencecah 1.5 trilion. Kadar inflasi bertambah, bekalan telur zaman dia pun tak selesai. Tetapi mereka ni boleh duduk di kerusi empuk membelanjakan duit untuk propaganda ni sampai 500 juta ringgit. Zaman Ismail Sabri baru 200 juta saja. Rakyat perlu menilai sendirilah. Jangan terima bulat-bulat apa yang mereka katakan. Rakyat perlu minta penjelasan. Jangan asyik nak minta penjelasan daripada kerajaan sekarang ni. Jangan lupa banyak lagi penjelasan yang sepatutnya dijawab oleh kerajaan terdahulu. Yang perlu diperincikan ke mana akhirnya duit itu dibelanjakan sehingga kerajaan hari ini mewarisi hutang yang sebegitu besar. Kemarin saya dah ulas berkenaan dengan skandal COVID Kabinet Muhyiddin. Semalam PMX bongkar perkara ni pula. Selepas ni apa lagi tuan-tuan? Hati-hati Muhyiddin and the gang. Setiap rahsia kamu berada di tangan kami sekarang. Assalamualaikum. Selama hari ni memang mereka nak burukkan kita melalui DAP. Cuma bezanya kebanyakan daripada isu yang dia bawa, isu 3R ni, benda ni semakin hari semakin orang celik. Orang boleh tahu sama ada benda tu betul ke tak betul. Dan orang pun boleh nampak. Yang dia orang cakap DAP, cakap macam ni. Itu zaman DAP dengan Mahathir. Zaman DAP dengan Bersatu. Lepas tu orang tengok. Dia cakap dulu DAP sekarang ni macam ni. Itu zaman DAP dengan PAS. Tapi masa DAP dengan UMNO, ada tak dia buat macam tu? Tak ada. Sehingga hari ini Alhamdulillah, kalau ada pun yang telah mengeluarkan kenyataan yang mengguris hati penjawat awam Bumi Putra contohnya, macam Ramasamy. Apa jadi pada Ramasamy? Ramasamy ditegur oleh Anthony Loke dan kemudian digugurkan daripada menjadi calon. Bukan setakat digugurkan jadi Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, jadi calon pun tak dapat. Begitu tegasnya DAP. Lepas tu kita tengok orang macam Tony Puah, lancang sangat mulut dia. Last kali dia pun tidak dicalonkan baik pilihan raya umum, begitu juga dengan pilihan raya negeri. Ini menunjukkan bahawa DAP begitu menjaga hubungan baik dia dengan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan. Dan hari ini mereka cukup berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Mereka tidak mahu menyinggung hati umat Islam, mereka tidak mahu menyinggung hati orang Melayu. Cuma hari ini kita tengoklah, mereka bukan main lagi mengharapkan supaya Datuk Zahid ini berundur. Kita tengok kalau media-media yang pro kepada mereka ni laju je keluarkan kenyataan mengharapkan Datuk Zahid berundur cepat. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau Datuk Zahid berundur, masih ada peluang kepimpinan yang menggantikan Datuk Zahid mungkin akan membawa BN ini pergi ke Perikatan Nasional. Jadi puak-puak ni boleh selamatlah daripada menjadi kluster mahkamah. Yang mana yang tak dapat jadi menteri zaman Datuk Seri Anwar mungkin ada peluang menjadi menteri. Itu yang lantang dia. Selalu je bangkit isu-isu rakyat. Bila time kau menjadi menteri, tak ada pula kau bangkit. Bila kau tak jadi menteri, bukan main lagi. Padahal kita dalam kerajaan. Inilah dia. So kita gunakan akal kita, kita nilai setiap tindakan puak-puak ni, adakah mereka benar-benar ikhlas ataupun tidak. Atan. Tak habis-habis nak spin. Pertama sekali saya nak beritahu pada rakyat Malaysia, janganlah mudah sangat termakan dengan politik persepsi dan fitnah oleh geng-geng Perikatan Nasional. Kedua, perlu dengar sehingga habis ucapan Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam parlimen tu. Persepsi yang cuba dimainkan oleh Atan Likas dan Muslimat PAS ni seolah-olah nak beri gambaran PMX nak halau rakyat Palestin ni keluar daripada bumi Palestin tu. Ini tak betul. Propaganda yang dimainkan oleh mereka-mereka ni sangat jahat dan seolah-olah menggambarkan PMX ini cukup pro-Israel. Ucapan Datuk Seri Saifuddin Nasution, saudara, adalah Malaysia bersama dengan Hamas dan negara-negara yang pro-Palestin
mahu menyelamatkan seberapa ramai rakyat Palestin daripada menjadi mangsa kekejaman Zionis yang hari ini sedang menyerang bumi Gaza bertalu-talu, tuan-tuan. PMX juga dah berjumpa dengan pemimpin-pemimpin negara Arab dan pemimpin-pemimpin negara Asia lain untuk menyatakan pendirian dan mengutuk dengan setegas-tegasnya tindakan Israel sehingga menerima pelbagai ancaman, ugutan, tekanan, tata tindak. Apa lagi yang belum PMX buat? Cuba beritahu apa yang dia belum buat. Kita tengok dia dah mula bicarakan perkara ini di pentas antarabangsa di tempat yang paling tinggi lagi, di PBB. Dia dah bercakap benda ni di parlimen berulang kali mengutuk tindakan Israel. Dia dah menyatakan dengan tegas dalam perhimpunan Malaysia bersama Palestin di Stadium Axiata Arena, Bukit Jalil, di hadapan para diplomat, duta-duta negara-negara luar. Apa lagi yang mereka mahu PMX buat? Kita ni sebenarnya nak bantu Palestin ke? Atau nak menggunakan isu Palestin ini demi kepentingan politik diri kita? Ini yang saya nampak sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dan juga cyber troopers Perikatan Nasional. Mereka saudara hari ini menggunakan isu Palestin ini untuk political mileage mereka dan cuba memburukkan orang yang sepatutnya hari ini diangkat menjadi hero kepada masyarakat dan rakyat Palestin yang banyak membela, yang banyak menjadi katalis mencetuskan kesedaran rakan-rakan negara-negara yang sebelum ini. Kita lihat cukup menjaga hubungan dengan Amerika, cukup menjaga hubungan dengan Israel. Hari ini mereka pun bersolidaritas mahukan supaya gencatan senjata diadakan dan supaya kezaliman ke atas umat Islam di Palestin dihentikan. Di mana empati kita? Simpati terhadap kesengsaraan yang dilalui oleh umat Islam di Palestin. Mereka bermandi darah, kematian anak-anak kecil, wanita, orang tua yang tak berdosa. Tetapi kita hari ini tengah-tengah daripada kita menggunakannya sebagai alat politik. Saya tak faham apa masalah dengan penyokong-penyokong Perikatan Nasional ni. Tidak boleh ke buat satu ketika berhenti daripada berpolitik, tumpukan perhatian, buatlah sesuatu untuk menyelamatkan kawan-kawan kita di Palestin. Tak kiralah sama ada mengulurkan sumbangan dari segi wang ringgit, tenaga, bantu untuk sebarkan tentang kezaliman pihak-pihak Israel ini dan bantu untuk menyedarkan rakyat antarabangsa. Buat yang ini daripada mempolitikkan, menggunakan isu Israel ini untuk kepentingan politik dalam negara ini, untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada, yang terang-terang hari ini begitu lantang dalam soal membela nasib umat Islam di Palestin. Nasihat saya kepada Perikatan Nasional dan juak-juak mereka, hentikanlah kebobrokan ni. Kita sepatutnya berganding bahu, sama-sama bersolidariti, membantu umat Islam di Palestin. Hentikanlah sebar fitnah dan bermain persepsi dan sebagainya seperti mana yang mereka lakukan sekarang. Cukup-cukuplah wahai Atalikas.